Bertanding atas tiket GRS, sokongan pelbagai kaum terus menjadi tonggak pembangunan Sungai Manila. Calon GRS Hazim Mubarak Musa menegaskan kesepakatan yang telah lama dizahirkan ini memupuk keharmonian masyarakat. Sudah pastinya memerlukan semua sokongan yang ada. Itu penting, ya. Jadi tidak kira apa kaum, tidak kira apa bangsa. Yang penting kita bersatu dan kita mempunyai satu misi, yaitu bagi saya di Sungai Manila untuk memajukan kawasan Sungai Manila itu. Dalam pada itu, mengulas pertandingan antara adik-beradik dalam PRN, beliau menyifatkannya unik sekaligus mencerminkan persaingan sihat. Hazim bertanding atas tiket GRS sementara abangnya, Dato' Yamani Hafiz Musa, merupakan calon Pakatan Harapan bagi Dun Sindomin. Beliau ditemui media dalam majlis santunan kasih masyarakat Tionghoa di Batu Lapan Sandakan. Terima kasih sejak ini kami semua orang datang sokong ini Azim lah. Begini semua lama-lamai Cina datang sini pun semua kami memang sokong N51 06 punya Azim. Sokongan golongan muda dijangka menjadi penentu kemenangan GRS pada PRN Sabah ke-17. Calon GRS Dun Klias Datuk Isnin Aliasni yakin jika beliau sama-sama terus memberi sokongan padu, hasrat beliau yang mahu memajukan kawasan berkenaan mampu dijayakan. Beliau komited memacu perancangan pembangunan lebih besar untuk golongan belia. Tapi insyaAllah, orang muda tetap bersama dengan GRS. Mereka tahu pemimpin mereka, siapa yang bekerja, siapa yang mereda air, mereda hujan, mereda banjir selama 5 tahun ini, mereka tahu. Siapa yang bantu mereka dalam pendidikan, siapa yang bagi mereka sebatang pen untuk mereka menjawab pemeriksaan, mereka tahu. Dan saya yakin penghuni muda tetap bersama dengan GRS. Beliau ditemui media ketika kempen Rumah Kita jaga bagi Dun Klias dan Lumadan di Dewan Bagandang Buffet. Sementara itu, memperkasa sektor pertanian, nelayan dan penternak antara agenda utama calon GRS Datuk Japlin Hakim yang bertanding di Dun Usukan. Mengaktifkan kawasan-kawasan tanah yang terbiar, menaik taraf kemudahan nelayan, begitu juga dengan penternak kita. Satu kawasan yang satu ketika dulu Kota Belud ini sangat terkenal sebagai kawasan penternak. Selain daripada itu, penglibatan belia dalam berbagai sektor perlu juga diambil kira. Ini juga sebagian daripada agenda penting saya untuk melihat supaya anak-anak muda akan terus terlibat dalam arus pembangunan. Dun Usukan menyaksikan persaingan 6 penjuru dengan 24,235 pengundi berdaftar. Dun Karambunai pula, koperasi khusus kepada golongan wanita akan diwujudkan. Penubuhan koperasi bagi memperkasa ekonomi dan program keusahawanan wanita di kawasan tersebut. Cadangan disuarakan calon GRS N16 Karambunai Dato' Arsyad Idris selepas menyantuni peniaga di sekitar kawasan komersial Indah Permai. Kita akan bawa mereka ini supaya memberikan kemudahan untuk mereka mencapai, mungkin kita akan buat satu koperasi untuk mereka berjalan supaya ekonomi mereka akan lebih stabil. Datuk Arsyad berkata pembangunan beliau juga akan diberi keutamaan susulan Dun Karambunai menempatkan Institut Pengajian Tinggi. Dun Karambunai menyaksikan pertemuan 11 penjuru pada Pilihan Raya Negeri Sabah ke-17. Bekalan elektrik, air bersih dan infrastruktur asas, isu 3 serangkai ini masih membelenggu masyarakat Merotai. Justru pada pilihan raya kali ini, Pakatan Harapan PH umum tawaran realistik yang boleh dilaksana bagi menoktahkan dilema dihadapi. Jelas Setiausaha Agung PH Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menerusi perancangan rapi, tekad politik yang jelas dan peruntukan mencukupi, masalah itu mampu diatasi. Kalau calon sudah bagus, manifesto pun bagus, isu pun dah bagus, tapi kalau jentera kolaps, dia tak membawa ke mana. Jentera akan menjadi penghubung antara calon dan parti dengan pemilih-pemilih. Dan itu sudah pun kami capai. Beliau menyatakannya ketika ditemui di Merotai Besar Tawau.
Calon PH Datuk Rujuk UB berhadapan 3 lagi calon lain di Dun Merotai. Program Taklimat Kesedaran Pengumpulan Minyak Masak Terpakai atau UCO kini dilaksana di Kampung Torong, Logong, Pulau Gaya. Inisiatif ini menjadi fokus utama calon PHN22 Tanjung Aru, Datuk Chan Fong Hin, untuk memajukan komuniti Tanjung Aru. Datuk Chan yang juga Timbalan Menteri Perladangan dan Komuniti berkata, inisiatif ini penting untuk memperkasa amalan kitar semula di lebih 10 buah kampung. Dan kebetulan sekarang ada peningkatan permintaan untuk minyak masak terpakai kerana adanya ini pembinaan industri SAF. So that's the demand. So di sinilah used cooking oil atau minyak masak terpakai selalu ada nilai komersial. UCO bukan sekadar sisa dapur, malah boleh menjana pendapatan komuniti dan mengurangkan pelepasan karbon. Pengumpulan bermula melalui DBKK dan Petronas dengan sekolah serta stesen minyak sebagai pusat pengumpulan. Datuk Chan turut menggariskan pelan pembangunan tempatan, tambang percuma untuk pelajar, relokasi sekolah ke daratan bernilai RM260 juta, bekalan air dan menara telekomunikasi 5G setinggi 30 meter untuk meningkatkan capaian rangkaian. Pusat Media Jabatan Penerangan Sabah diaktifkan sempena PRN Sabah bagi membendung berita palsu dan hantaran berbau fitnah. Diselaraskan bersama MCMC, pusat media ini memantau segala maklumat sepanjang proses pilihan raya. Calon PHN 54 Karamunting, Datuk George Hugh Vun Zin berkata kawasan ditandinginya turut terkesan dengan fitnah di media sosial. Pusat media ni bagi saya amat penting sebab saya difahamkan sekarang khususnya dalam pilihan raya ni memang banyak kita lihat di sosial media khususnya Facebook banyak fitnah dan juga hasutan untuk burukan calon ataupun burukan parti lain. Jadi bagi saya kita perlukan satu platform untuk kontrol ataupun untuk memantau tentang ini posting mana yang betul, mana yang tidak betul. Produk tempatan mampu menembusi pasaran lebih luas jika tahu cara yang betul untuk memasarkannya. Menerusi pemantapan ilmu keusahawanan, anak muda didedahkan dengan dunia pemasaran melibatkan aspek teknikal dan kemahiran. Calon Barisan Nasional N29 Pantai Manis Rizwan Ismail menyasarkan untuk melihat lebih ramai lagi usahawan tempatan merebut peluang menjana perniagaan sendiri. Saya berhasrat untuk melahirkan lebih ramai usahawan-usahawan muda, usahawan peniaga-peniaga muda yang boleh memasarkan produk-produk mereka di pasaran luar. Saya yakin Papar ini ramai anak-anak muda yang berkebolehan, yang mempunyai skill, mempunyai produk tersendiri di Papar. Beliau menyatakannya selepas meninjau latihan pembuatan asas roti di Kampung Seberang Benoni Papar. Inisiatif memperkasa usahawan Sabah terus digerakkan, kali ini melalui geran penjenamaan dan pembungkusan yang mampu melonjakkan daya saing produk tempatan. Program Inopec Co Nelayan dengan kerjasama Sirim Berhad membuka ruang baharu untuk produk negeri di bawah bayu menembusi pasaran global. Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Leonard Sebenpoyong berkata pasaran terhad dan kurang berdaya saing masih menjadi cabaran utama usahawan. Justru dengan pembungkusan kreatif dan inovatif, lebih banyak peluang ekspor serta pasaran baru mampu diteroka. Katanya peruntukan RM1.3 juta di bawah RMK13 menerusi program Inopec perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Kerjasama strategik antara agensi kerajaan, institusi tempatan, industri dan komuniti berupaya meningkatkan prestasi usahawan selaras aspirasi Sabah Maju Jaya.